Sepanjang aku kerja 13 tahun ni, bidang ni pada aku ialah bidang yang paling underrated sekali. Tapi ke dalam masa 5-6 tahun kebelakangan ni, aku nampak bidang ni semakin boom. So, korang nak tahu kenapa? Dan macam mana korang nak join ke bidang ni? Jom aku cerita. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang semua di luar sana. Terima kasih kepada yang menonton ke video ni. Sebelum ni aku ada buat video intro pasal macam mana korang nak join ke bidang IT ni. So aku linkkan dekat atas tu, korang boleh tengok ke video tu. So dalam video ni dan video yang seterusnya, aku akan avoid gunakan sebanyak mungkin technical terms ataupun technical jargon untuk korang hadam ke video ni. So pada video kali ni kita akan bincangkan pasal front end, iaitu graphical user interface. So untuk siapa sebenarnya bidang ni? Bidang ni ialah untuk orang yang artistik, untuk orang yang kreatif, untuk orang yang imajinasi dia tinggi. So kita pergi pada basic dulu. Apa yang korang tengok ke visually ke dekat depan skrin handphone ataupun ke komputer korang, itu kita panggil sebagai CGI ataupun computer generated imagery. So dalam ke CGI ini ada dua jenis, iaitu static dengan dynamic. Static ialah benda-benda yang tak bergerak dan dynamic ialah benda-benda yang bergerak. So dalam video part 1 ni kita akan fokus kepada static. So macam mana korang nak tahu ke bidang ni sesuai tak dengan korang? So yang first kali, ada dua ready-made ke design software yang available ke dekat luar sana, iaitu Canva dengan Crello. So korang boleh test dulu skill korang dekat sini untuk tengok sama ada korang sesuai tak untuk bidang ni. Kalau korang rasa seronok bila korang design atas platform ni dan korang tak kering idea masa korang design tu, meaning bidang ni sesuai untuk korang. Dan sekiranya korang rasa selesa dengan dua ready-made platform tadi, korang boleh explore lebih lagi advance kepada software yang lebih advance, iaitu Adobe punya suite, CorelDRAW ataupun GIMP. Dan untuk iOS dia ada satu yang spesifik, iaitu Affinity Designer. So seperti biasa, dalam setiap bidang dia ada pros and cons dia yang tersendiri, termasuklah dalam bidang design ni. So cons dia yang pertama ialah bidang design ni adalah bidang yang paling low pay setakat ni yang aku tengok. Aku tak tahu kenapa businesses masih tak nampak kepentingan bidang ni. Yang seterusnya ialah bila korang sentiasa design, akan sampai satu masa korang akan kering idea. Dan yang last sekali, bidang design ni biasa memerlukan hardware yang powerful. Tak semua orang ada fund untuk beli hardware yang powerful kecuali company yang sediakan. So kita tengok pula dia punya pro side. Yang pertama, bidang ni adalah bidang yang sangat senang dapat exposure. Once kau create design yang cantik-cantik, kau present je dekat kau punya social media, dekat FB, dekat IG, dekat TikTok. Sebab ramai yang minat benda-benda cantik ni, orang akan tertarik. So yang kedua, bidang ni sangat-sangat consumer friendly. Maksudnya bidang ni sangat senang kau nak jual kau punya hasil tu. Sebab ramai orang yang minat benda-benda design yang cantik ni, tapi tak semua orang pandai nak design benda ni. So dari segi formal learning, macam mana kau nak start masuk dalam bidang ni? Dekat Malaysia ni so far ada 3 universiti ataupun IPT yang aku tengok memang fokus ke arah design dan multimedia ni. 3 universiti ni ialah MMU, The One Academy dan Lingkok Wing. So korang boleh tengok program yang dia orang offer, sama ada dari segi diploma ataupun degree dalam graphic design dan multimedia. So katakanlah korang tak mampu ataupun tak layak nak masuk IPT ni, jangan risau sebab dalam bidang design ni dia ada alternatif untuk korang belajar macam dalam bidang-bidang yang lain. So yang pertama ialah CalArts melalui Coursera. Diorang ada offer graphic design specialization course. Ini so far yang paling best yang aku tengok dalam bidang design ni. So aku letak link kat bawah, korang boleh explore lebih lagi dekat bawah tu. So yang kedua ialah Adobe Certified Associate ataupun ACA. So siapa je yang tak kenal Adobe ni kan? So kalau korang ada orang punya cert dekat CV korang, memang meletup. So Adobe ni dia punya suite start daripada graphic design, special effect dan video production. Aku letak link dekat bawah tu, korang boleh explore lebih lanjut dekat bawah. Dan yang ketiga adalah Udemy. Tempat ni aku paling suka sebab kos dekat sini mantap-mantap dan dia punya harga pun murah. Bila ada sale, harga dia boleh jadi belas ringgit je. So aku letak link dekat bawah tu, korang boleh explore dengan lebih lagi dekat bawah tu. Dan dapat segi career opportunities pula, berapa salary yang korang boleh expect bila korang kerja dengan company ni. So far yang aku tengok dalam market,
Untuk junior, kita start daripada 1,500 hingga 2,000. Okay, dan untuk senior, dalam 4 hingga 5,000. So dekat mana korang nak start career korang ni? Biasanya company yang terlibat dengan IT ni, orang orang punya in-house graphic designer. So korang boleh try apply dekat situ. Dan kalau korang nak lebih challenging, korang boleh consider untuk join marketing agency ataupun design agency. Sebab ini akan memberikan kau lebih challenge dan lebih exposure berbanding dengan in-house graphic designer. Sebab kau akan berdepan dengan variety of client yang kau kena meet dia punya complex requirement dalam menyiapkan projek diorang. Selain daripada tu, apa lagi yang korang boleh expect selain daripada kau kerja makan gaji dalam bidang design ni? Kau buka company kau sendiri dan kau build kau punya portfolio melalui social media. Ini dah banyak aku tengok orang buat dan mereka sangat berjaya bila diorang ada follower yang stable. So kita masuk bahagian bonus. Bila kau dah pro dalam design ni dan kau dah master setiap aspek dalam design ni, apa kau punya ultimate career destination? So the last career destination yang korang should aim ialah UI UX designer. So kenapa UI dan UX designer ni? Ini adalah bidang yang top of the line di mana the highest paying job dalam bidang graphic design. Sebabnya ini ialah bidang yang korang akan design daripada A to Z, start daripada orang buka app atau buka web sampailah habis. So user interaction ni ialah macam mana user interact dengan kau punya design. Sama di design kau menarik ke ataupun design kau tak menarik. So dalam UI ni kau kena expert dari segi outlook design kau. Macam mana kau pilih color, macam mana kau design button, macam mana kau design banner. Itu semua memainkan peranan yang penting dalam UI ni. User experience ni pula ialah macam mana kau design user flow start daripada A to Z. Start daripada user landing dekat web page tu sampailah dia keluar. Start daripada user tu buka app sampailah dia exit, dan start daripada user tu buka program sampailah dia tutup program tu. 3-4 tahun lepas aku tak nampak bidang ni begitu menyelah, tapi sekarang ni bidang ni tengah booming. Sebab apa? Dulu kebanyakannya bisnes ni offline, dia tak ada online. So hanya sedikit je lah bisnes yang ada online ni. So diorang tak ada banyak sangat competition daripada segi online. So pada diorang, bila diorang ada, kau nak beli kau tak nak sudah. Tapi dalam masa 3-4 tahun ni, lebih-lebih lagi bila COVID ni melanda, businesses ni dah sedar diorang kena masuk ke online. Diorang tak boleh bergantung semata-mata kepada offline. So dekat sinilah wujudnya competition di mana masing-masing nak berikan yang the best kepada customer mereka. So the best all-in-one tool yang korang boleh explore untuk UI dengan UX ni ialah Adobe XD. Adobe XD ni dia cover sekaligus UI dengan UX ni. Dan untuk lebih spesifik pada UI, korang boleh explore Figma ataupun Sketch. Dan untuk UX pula, korang boleh explore Flowmat ataupun Wireframe.cc. So sampai sini saja video ni kali ni. Aku harap video ni akan sangat membantu korang. Kalau korang ada sebarang soalan, korang boleh komen dekat bawah tu. Consider untuk subscribe, share dan like video ni. So untuk next video, aku akan cover pula untuk dynamic design, di mana ini lebih kepada special effect dalam video production. So sampai sini saja kali ini guys. Kita jumpa next video. Bye.